Okay, selamat pagi. Nama saya Vignesh. Saya wakil SSBAF. Okay, sekarang saya nak demo bioaerosol sampler. So bioaerosol sampler ni untuk nak kita sampel bakteria, fungi dan semua jenis yang contaminant lah. Okay, macam mana kita buat sampling ni? Sampling ni most of the time, even the pump was designed based on NIOSH 0600 method. Okay, dalam NIOSH 0600 method, dia punya method of sampling is you need to use petri dish, agar, and there's another one, two type of petri dish, soy, tripsoy, if I'm not mistaken lah. So untuk macam mana kita nak sample bakteria dengan fungi ini based on NIOSH 0600 method is to run a sampler, jalankan satu sampler di mana dia punya flow rate boleh naik ke 28.3 liter per minit. So bila kita nak buat sampling ni, kita kena ada pump yang can go for very high flow, which is 30 liter per minute. So pump ni dia punya range dia is 30 liter, highest range is 30 liter. So for to do bacteria sampling, kita boleh pakai pump ni to sample bacteria and fungi using the petri dish. And according to NIOSH method, you have to run 4 minit je untuk nak sample sesuatu tempat. Why such a short time is because benda ni dia run on very high flow rate, so dia punya suction air is very powerful. So bila dia buat suction for 4 minit, you will get ample bacteria, dia akan jatuh dalam petri dish tu. Lepas tu petri dish tu kita kena keluarkan, hantar dekat mak-mak lah untuk nak buat culture apa semua tu. Okey, sebelum kita nak buat sesuatu sampling tu, kita kena calibrate semua jenis pump. Apa jenis pump kita pakai tu, bila kita nak run satu sampel tu, initial we need to calibrate the pump. Macam mana nak calibrate the pump? Ni kita panggil rotameter. Rotameter. Ini field rotameter. The best part of this rotameter is that you boleh bawa benda ni pergi dekat field. Pergi dekat projek yang kita nak buat tu, kalau outdoor ke mana-mana, kita bawa je ni, and then very simple, letak dekat flat surface. Yang ni is actually cassette sampler. Bioaerosol dia ada dua jenis, satu pakai petri dish, satu lagi dia pakai cassette. Cassette ni dia is a totally different type of sampler lah. So cassette tu usually dia akan pasang dekat sini. Cassette tu dia akan pasang kat sini. And tak, kita yang package ni tak ada pakai cassette. Kita tak pakai cassette, kita pakai yang ni. Cassette tak pakai, pasal cassette doesn't conform to NIOSH 0600 method. Okay, so ini adapter dia. So since cassette tak pakai, adapter ni kita pakai untuk calibrate pump ni. Pasang kat sini. Then dia ada tube reducer, ini kita panggil tube reducer lah. Yang ini kita panggil tube reducer. Pasang kat sini. Tube ni kita akan pasang kat sini. Boleh nampak tak dia punya ball tu? Dia bumping up and down kan? This is where you do the calibration. So you set dia punya flow, pakai rotameter ni, letak at flat sampler, flat area, and then calibrate the pump. Okay, nanti saya akan ajar macam mana nak calibrate. Okay. Okay, saya akan ajar the basic first. Macam mana nak assemble biostage. Okey, alat ni kita panggil biostage. Biostage ni dia autoclavable. Nanti bila dah pakai, kalau you nak pakai dekat tempat lain with a different bacteria, you can autoclave benda ni. Tapi bila nak autoclave, bracket ni kena buka lah. Macam mana nak buka? Bawah ni ada screw. Just unscrew, dia akan keluar separately.
Dia keluar macam ni. Of course, when you autoclave, this one you need to take it off also lah. Bila buka tubing macam ni, untuk alat-alat macam ni, always tolak dia punya yang ni. Jangan tarik macam ni. Takut dia hurt the inlet ataupun tube ni tak, nanti dia bocor. Satu masalah dia, untuk sampler, pump yang buat suction sampler ni semua, kita tak nampak bocor dekat tube, and then you cannot get back pressure. Bila you run dia punya sampler, you tolak dia punya flow tu tak jalan. So kita pun fikir, kenapa benda ni tak, dia ingat pump rosak, tapi sebenarnya tube, ada kat tube ni dia ada leaking, air leaking . But if you want longer tube, you need to get it from the shop lah. Just bring this tube, and then give them the diameter, they will give you the tube. This is Tygon. Some people, they use tripod. They will screw this on the tripod. The tripod will stand, they will have a longer tube. This one fix it to here. Okay. So, kena hantar autoclave macam ni. Macam mana nak assemble petri dish? Ni kena keluar. Dalam kena assemble petri dish. So, letak petri dish kat sini. Okey, satu lagi saya nak bagi tahu. Bila nak buat autoclave, dia ada 3 part kat sini. Okey. Kamu kena keluarkan dia punya gasket ni. Jangan autoclave sekali dengan gasket . Nanti gasket ni dia akan worn out. Dalam ni pun ada gasket. Oh ni macam O-ring. Yeah, O-ring. Exactly, yes, correct. Satu lagi problem, kalau gasket ni dia dah haus, you won't get the back pressure. Pasal dia tak kedap. Right? So, ni kena keluarkan, then hantar dekat autoclave. So, and then bila nak pasang balik, make sure dia kedap Then pasang balik. Ini tak payahlah, pasal dia screw, dia memang akan kedap. That's it. Extra O-ring tak? O-ring you kena order. Satu lagi, O-ring dia ni, ada customer dia minta O-ring. So, kita quote O-ring, dia tak nak, ada quote. Dia tak nak beli daripada US. So, kita orang source daripada local lah. Ada. O-ring ni kalau bawa, ada. Tapi, bila you pasang dalam ni, dia tak duduk betul-betul. Ada problem sikit. So, kena order juga daripada US. So, nak pasang dia, senang je. Bawah ni ada dia punya tripod tu. The screw. Itu kita dah kena buat tahu apa? Account tu. Yang petri dish tu ada media set. Itu media dia. Petri dish is the media lah. And then, bila nak assemble, dekat sini ada tempat screw dia. Boleh. Memang boleh. Dia punya screw kat dalam tu semua is compatible with all the tripod. You no need to takut dia punya screw tak masuk ke apa semua. Dia memang design untuk letak dalam tripod. Okey, lepas dah autoclave, dia punya adapter dia pasang kat sini dan tekan. Dah. Okey, ni portable arrangement lah. Without the tripod. Ini portable arrangement. Okey, sekarang saya nak tunjuk macam mana nak run pump ni. Pump ni sangat-sangat senang nak run pump ni. Sini. Okey, bila kita charge pump ni with the first charger, first charging, you need to charge for 5 hours. Okay, 5 jam Okay, and then the other thing is that, lepas dah pakai, kalau bateri dia dah depleted ke, or you have used half or quarter, whatever it is, make sure you charge it 5 hours. And then the first,
it will show the charging battery is here. You can toggle the battery. Yeah, it will show the 3 bar. There is a 3 bar there. Can you see? Never mind. I'll just show you for a while. There, this is the battery. Okay, to run the pump, you need to press these two buttons. In the quick guide, there is a instruction. Okay, this is continuous lah. Dia akan run for 999 minutes. Okay, and then bila 999 minutes sudah habis, dia akan return balik ke 999, dia akan run for 999. Okay, ini continuous Okay, nak stop pump tu tekan dua-dua up and down button, dia akan stop. And then untuk nak reset, keluar ke main menu, just press the start button. Press 2 button. Lepas tu dia akan pergi balik dekat CONT, continuous Lepas tu pump ni dia ada continuous, bermakna dia nak buat calibration lah. Dan bila nak buat calibration, just pasang ni. Okey, you tengok dia punya flow tu dia akan turun Bila nak turunkan flow dia, kena tekan bawah. Dia punya flow akan turun. Kalau kita nak naikkan dia punya flow, dia akan naik. Bila kita nak store dia punya calibration level tu, tekan yang star ni, dia akan tunjuk store. Lepas tu tekan 2 button ni. So, macam mana nak tahu kita dah set ke belum? Tekan run lagi sekali. You can see the thing, dia dekat tempat yang kita set tadi tu. Okay, yang you decimal point yang you set untuk decimal point, you cannot use rotameter. You need to buy digital calibration system, high flow calibrator. And then satu lagi, bila kita nak tadi apa saya cakap tadi? Okey, yang ni dia punya manufacturing certificate calibration. Ni kena simpan lah. Ni calibration cert.
Okay, and then nanti kalau nak kita refer pada dia punya manufacturing calibration, kena pakai cert ni. Okay, and then ini adapter yang boleh pakai dengan yang ni. Kalau nak pakai reducer ke apa ke, ada tubing tu you tak boleh nak, dia tak pasang sini, just use the tubing kat macam ni. And then this one sambung pada tubing. Okay, yang ni pun sama juga, same thing also. Pasang kat sini macam ni. So ni kita panggil expander reducer lah. Then dia ada dia punya plug, dia pakai international punya plug. So you can choose to whatever plug jadi ni lah. But yang ni saya pakai 3 pin punya. Because we are here usually pakai macam tu kan. So that's all. Any questions? Okay. You want to set to 2 or 3 minutes, huh? The preset, you have 1, 2, 5, 10, 15. So can we do a preset again? Can we do a setting ourselves? You want to do setting yourself, you have to go to the intermittent lah. You have to go to the intermittent. Okay. I want add 3 minutes. 1, 2, 3. Then press store. Then Okay, so can I see again the intermittent to, is it 1, 2, 3, 5? Yes, enter. so it'll run for 3 minutes. I show you again. Okay, so every time I can select out whatever. So in the system now we have 1, 2, 3, 5. 1, 2, 5, 10. So if I want 3, I need to set myself every time. Every time. If you want to set the timing, go to the, first you will see this, Yes, wait, you will see continuous. yes. Okay, let's say you want to go to program 3 minutes. Go to intermittent. From continuous, you press the up button. Go to INTT. Then from here, press the star button. Then you press the. Now. Okay, so whatever, then we set ourselves. Yes, yes. Okay. Then once you have set, press the star button again. It will show store the store. Press. Yeah. Directly run. Yep. Understand. Okay, this is set 3 minutes. Okay, you haven't what? The units manual you can download from SKC. You can download the whole unit manual. Everything is there, including the quick guide is also in the manual. Tak ada. Usually we don't provide because everything is in the website, SKC website. The one tak payah, kita akan buat. Untuk simpan ni kat manual kan? So, Azirana, hands on. Hands on. Calibration, and then
Don't worry, kalau apa-apa stuck ke apa ke, just call dia. Maknanya ni lah dia punya aksesori dia kan. Kalau kita nak codekan Yes, sir. Correct. Okey. Yes. Kita simpan. Ni simpan lah. Pasal dia ada apa? Mana nak download dia punya manual tu ada tak kat sini? Kan ni. Lepas tu dia... Tak apalah, nanti dia akan bagi manual tu dalam pendrive. Tapi kalau pergi SKC punya website, letak dia pun dalam dia punya search to quick take 30 kan, dia akan pergi dekat tempat dia punya tu. Kecil memang Kita orang ni distributor. tu. Ya. Contohnya lah kan untuk kan dia ada sertifikat tu kan. Untuk pendapat Encik, kami kena buat benda tu untuk Okay. berapa tahun sekali? The thing is, ni pump ni, dia punya flow dia tak set tau. Dia variable. So you actually tak payah buat calibration. Oh ya ke? Kalau yang ni, yang certificate tu, apa yang ditunjuk tu actually is a check dia punya pump punya stack ke dalam tu, back pressure dia still ke on manufacturing punya spec ke tak? Pasal kalau dalam 5 tahun macam tu, dia punya stack tu mungkin dia akan worn out lah. That one also depends on your usage. Kalau usage tak tinggi, dia boleh tahan 10 tahun pun tak ada masalah. Sebab bukan apa, sebab macam kita orang ni ada preventive maintenance kan. Jadi macam kita Ya, faham. Preventive maintenance dia kena tengok setahun. ke 2 tahun. Yes. Tapi boleh je kalau kita nak hantar untuk No problem, boleh. sebab bukan apa juga itu Ya. We will give you a report lah. untuk kita orang kalau tak ada masalah. Kalau selagi yang benda tu boleh pakai, pakai je. Yes. Dia orang nak tengok kita maintain tak benda tu. Habis kalau misalnya contohnya saya kalau misalnya saya nak hantar untuk calibration lah contohnya nak hantar calibration, saya direct kepada syarikat Encik Yang ke ataupun SSBF tu. Kontak dia orang. nanti Dia orang akan kontak saya lah. Pasal I have to go through dia orang. okay. Oh, tak ada Faham direct lah. Dia tak ada. Okay, faham. Okey lah, bagaimana battery dish, kalau kita guna battery dish boleh berbagai saiz ke? Boleh. Apa tu tadi yang untuk Ada 400 lubang dalam tu. Yes, where's Very the minor. calibration table? I need the calibration table, right? For do the correction. calibration yang tu lah, yang sertifikat ni lah daripada Malaysia. Okay, flow rate, so bukan. Kalau saya ada plate dekat dalam, saya nak calculate number of cell. Number of cell. Number Okay. of the cell. From the Petri Yes, dish. yes, because they are the number of the lubang tu, saya kena macam 300 dengan lubang ni dia akan equal to how many? Dia ada satu table. Yang tu kena pakai count cell kot. Bukan, memang saya akan dapat cell count. Lepas tu because dia ada lubang 400 tu, I kena check dengan table tu how many cell count equal to berapa because dia punya lubang-lubang tu. What is the table called? Yes, I forget already because when I go training, they First time give hearing us this. that. NIOSH, they give us that table. Based on method lah. Maybe based on No, method. based on the instrument punya. Based on instrument memang dia akan provide that table lah. Yes. Dia ada, kalau dia bagi 400, dia ada 400 punya table. Kalau dia lain number tu, yang lubang tu, dia akan bagi provided table yang lain untuk dia punya adjustment. Dia ada adjustment dia. Oh, ketat Kalau tak nanti saya risau count dulu. Apa nama dia? Dia ada adjustment untuk dia risau count after that. Adjustment table ke something like that.
Pasal dia Dia ada lepas calibration ke dia pump tu dia ada filtered adjustment table. filtered nozzle kan. Itu yang dia sangkut tu. After I sell to the self Dah dulu sangkau baru I need the adjustment table because of the lubang-lubang tu. 400 lubang tu. Dia boleh letak macam grease ke apa tak? Jangan. Tak boleh Tak payah. Saya tak boleh ambil terus orang Okey, lain. tadi itu kalau mau calibrate ya. Okey, mau calibrate. Mula-mula tekan ini. Okey. Okey, so kemudian calibrate ini. Oh, why? Tak on? Ya, dia akan on. Oh, dia akan on. So, kena pasang ni. Kita pasang ni dulu. On pasang ke off pasang. And then you kena pasang dengan yang ini dulu terbalik. Yes. Yang ini dekat yang sini. So yang ini kena masuk lubang lubang screw tu. Okay. Kalau boleh berbalikkan sikit. Ini kan dapat tu manual tu direct to This one for television bukannya letak masalah buat dah ni FKT lah. Pergi kat ICC. pakai pump yang safe pump. the same thing and dia ada plastic same thing and then dia ada tripod and then ada 400 lubang ada spots lah. We only have one, so we need the then dia orang show us that is the calibration table that is very important apart from supplier. Training dia cepat tu. Tapi dia kita dah follow that method ya, so kita kena ada that safe. Then at least saya instrument ni saya tahu apa yang saya perlukan. Kalau tak tu Okey tadi dah apa ni tu? Bila kita tekan pada calibrate. So lepas tu kita pasang pada yang ni. Oh, ni kena ada adjustment kan? Masuk terus ke ada pakai adjustment? Itu pun boleh pakai, masuk pun terus pun boleh. Oh, masuk pun boleh. comply. Nampak dia punya flow kan? Okey. Nampak dia punya flow kan? So kita set flow dekat button ni up and down. So kena itu ni down ni, ni up ni. Ya. So kena itu kita set down dulu. Ya kot. Dia punya down nak kena sehingga apa ni itu 5 ke? Ataupun Depends dekat sample. Sample yang kita nak buat selalunya is more than 20. oh, more than 18.3 or 28.3. So okey, lepas tu kita naikkan. Kita naik ya. Okey, katakan 20 ya. Kita naikkan 20. Macam mahal sudah settle tak? Apa yang Kalau nak tekan step by step pun boleh. Okey, so sekarang ni 20. Sepatutnya apa ni tekan start Yes. Okey, so start Stop. apa ni tu. So ni maksimum dia punya suction ni memang 20 ya. Maximum is 30 liter. Oh, 30 je. Tapi saya set tadi tu 20. Pasal tuan tak naikkan dia lagi. Kalau naikkan dia akan naik lah. Ya, tapi kalau saya set ni 20, dia akan sampai 20 je lah. Yes. Okey. So ni stop apa ni tu. Kalau macam tadi tu 3 step ke apa ni tu. Okay. 20. First, ini kena store dulu. Okey, stop. So tekan Third ni. tekan ni. Tekan dua-dua step. Dia nak start tekan dua-dua. Okey. So continue. So tadi nak tengok betul ke tak tuan set tadi. Run balik. Dan tengok. Dia pergi kat 20. Okey. Bermakna you dah save lah. Kalau tadi kita tak store, dia akan pergi dekat previous level tu. Okay, dah set ni. Okay, sekarang tuan tanya tadi nak pergi dekat intermittent kan, program dia punya time kan. Okay, sebelum buat tu, reset dulu dia punya tu. Bila macam mana nak reset? Hold, dia tengah running kan. Hold, lepas tu tekan Hold. Okey, so continue.
So ni 15 lah. 15 minit. Tadi dia tengah run kan? Okey. Macam mana nak saya reset tadi tu? Pergi dekat hold. Pergi dekat tekan ni. Dia akan blink reset. Lepas tu test. Kira ini toggle antara menu. Yang ni enter. Kalau pakai terminologi komputer lah. Okay, so sekarang ni kalau kita nak set tadi tu, Untuk nak set dia punya timing tu, preset, tuan tekan bawah. tekan bawah. Ni. Ini naik atas. Ni intermittent. Intermittent. Okey. Dia kalau katalah tuan tiba-tiba nampak benda ni kan, dia nak pergi balik dekat intermittent, pergi balik ke continuous ke intermittent ke, buat macam ni. Tekan je ni sampai dia cycle balik ke continuous. So dia round balik lah menu tu. Kalau nak pergi sebelah sini pula, bawah pula, tekan yang ni. It's like that. Nak tengok time dia, yang setting time dia. Okay, ini setting, ini intermittent kan? Intermittent, Okay, kita nak program benda ni kan? Okay, press ni. Okey, ni 3 minit. So ni tu. So ni boleh naik. Boleh naik kan? Naik, turunkan. Okey. So kalau nak kita nak store ke tekan Okay, kalau nak stop kan? minit, so tekan ni. Okey. Tak, tadi ini delay kan? Intermittent. Dah buat tadi berapa minit? Tuan buat tadi? 1 minit. Yang tadi tu apa? 3 minit eh? Ini 3 minit yang puan tanya tadi. Kalau nak program, pergi dekat sini, tekan ni. Saya buat sekali. Kalau nak buang program reset semua. Okey, kalau nak reset semua, just zerokan balik semua. Ini yang ni preset dia memang the limit is 1. So limit dia dekat 1 lah. Dia takkan 0. Okey, lepas tu ini nak sekarang tuan dah dia tengah blinking kan. Dia suruh kita program benda ni. So tuan tekan 1 ke 2. Berapa flow? Berapa lama nak jalan? Tekan 4 minit. Okey, sekarang nak save benda ni kan? Tekan. Okey, lepas tu tekan. Ni macam ni. Simultaneously. Tak, actually tuan, dia macam ni. Tuan kena feel dia punya pad tu. Once you dah pandai dia punya, pasal dia punya button tu ada kat dalam ni. So bila tekan, apa yang nak tekan tu sangat lah. Tekan macam ni pun boleh. Intermittent ni dia ada macam ni. Dia runtime. Lepas tu dia ada satu lagi menu, delay. Dia run for 5 minutes, delay for 1 minute. And then berapa kali nak run? Dia kalau 5 kali, dia akan run 5 kali. Dia ada 3 menu lah dalam intermittent. Yes, katakan apa dia tu sekarang ni dia 5, tapi kita nak jadikan 3 saja. Kalau 3 saja, Ni apa ni? ni run berapa kali nak run? Dia alkohol dulu. Just tekan up and down. Okey. Tekan 3. Lepas tu bila kita nak save benda ni, kena tekan. Okey, tu je. Lepas tu tak, kalau nak save tekan 2 ni. So dia kena tutup balik seal. Dan tak payah tekan lama-lama. Tekan sekejap cukup. Dan buat lagi sekali ya. Okey, store kan. Habis. Yes, lepas storage tu dia kena self count. Ada tak self count machine ke apa ke? Tak ada, dia bayar. Dia pun tak tahu apa. Dia pun tak tahu apa benda tu. Bukan, bayar kan dia medium tu, dia macam satu mikroskop. Dia macam satu tempat dia punya. Dia kira, dia boleh ambil Yang gambar. mikroskop tak siapa tak tahu. Bukan. Dia macam katak tu letak sana. Dia ada UV lampu tu. Ada lampu.
Yang single tu Yeah. macam kata pembesar. Yes. Di mana dia jual tu kan? Because kalau sampel pakai sudah sama, kalau more than 60, bukan more than 60, sama kali kalau tahu sudah sempat tak nak kira satu soalan satu baju. Kalau dia by group kan, memang by group tapi banyak sampel. Each sampling point for 16 sampel. Bacteria medium lain, fungus medium lain, 4 slot. SOP. Bukan dia aku beli beli. Bukan dia SOP. Tak perlu tak nak Belanja besar betul lah Dr. Mia ni. atau saya tak perlu ikut SOP, I can beli aja. Bukan Tak, dia memang kena. Tak, ini kalau 16 parameter. Berapa tu? 16 sampel. Itu satu grup ataupun Satu kelas? group. Satu sampling point, satu group. Tak, ni. Lab micro. Tapi yang tengok je lah kita tengok. Yang komputer tak ada. Yang tu tak. Lab micro 502 dengan 3. Tapi tak apa, dia orang kan bawa handphone. Nanti Handphone ambil gambar. ambil gambar pakai handphone. Boleh thank you. sendiri. Tak ada. Tak ada. Ambil biji pun tak apa. Ada banyak? Kalau tak tanya tu Nanti tanya Amri tu dia tak ada. Lab dia plantation kan. Dia tak ada Ya, begitu. atas tu ada. Tak apa, nanti kita tanya kalau boleh pinjam pun tak lah untuk masa Satu je. Satu aja, tak atas ada. Tu banyak. Tak tahu. Satu je ada. Weh. Kesian dia. InsyaAllah. Kena. Tapi kalau cakap dekat kat Zaman dia tak ada tu alat. Ada. Kayu memang tahu. Kayu memang tahu. Tempat ni cakap tak ada. Bukan kalau ada kat bilik. Traditional. Kalau ada dekat tempat ikan senang lah. Ada yang calculate dengan mata aja. Because dia buat series dimension, dia tak perlu shifting. Because this tak buat series dimension, dia akan kasih depan punya minit. Ya betul. Dengan flow rate dia. Itu yang jadi masalah. Jadi bukan ni kita determine je apa yang terperangkap tu saja kan. Macam yang dilution tu Dia dah dalil, dia boleh dapat satu juga. Ini satu aja dia tak boleh. Okey. Yang tadi tu bila kita dah set di sini, sekarang ni nak run apa ni tu supaya kita apa tu nak ambil sampel. Sampel, ya. Okey. So kita tekan mana? Untuk sekarang Tuan nak run intermittent ke continuous? Tadi intermittent. Nak run on intermittent untuk 5 minit. Press dulu ni. Dia delay ni. Tadi dah stop. Dia nak dua-dua mesti serentak. Ya. Oh ada. Bising ya? Tak ketat. Tak ketat. Tu pasal dia bising. Kalau tak, tak berbunyi. Dia cuma macam ada Ni vibrate. kita tekan kat bawah. Dia wifi break apa ni tu tak ketat. Faham, tak seru ni. Kamu sampai macam ni. sekarang tak bunyi. Ni nanti dia masuk, dia letak. Dia letak. Bateri ni masuk dalam. Masa nak calibrate, petri dish kena ada. Dia Oh, kena ya. use satu blank punya petri dish. Oh, blank. Pasal nanti dia punya black pressure tu tak sama. Kalau dia empty dengan ada Dengan petri ni, dish, ada difference lah. Okey, okey. Kan? Masa calibrate. Yes. Yes. So ni sekarang ni C. Dia C untuk apa ni? C
See, it's continuous. Nanti itu. Tak apa, Sekarang nanti tengah jalan lagi lah. Dia tengah on lagi lah. Masih tengah jalan lagi pasal tadi program 5 minit. Dia akan last 5 minit. Ini baru 1 minit. Itu dia punya delay. Tadi ada delay 1 minit. Apa ni itu? Lepas 5 minit dia akan stop, dia akan delay for 1 minute. Dia takkan jalan, dia akan Lepas tu stop. dia on balik. Dia akan on balik. Okey, okey. Dapat? Dapat. Kita buat sekali lagi tunjuk lah. contoh sampel. Boleh, no problem. Sebab apa? Kena ingat ni